Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan penonton di rancangan Alam Misteri di channel Zai Soleh. Kali ini aku akan ceritakan kisah seram bertajuk Bilik Bernombor 4. Kisahnya begini. Kisah yang aku nak kongsikan kali ini berlaku kira-kira 10 tahun dahulu ketika aku belajar di sebuah institusi pengajian tinggi. Ini kali pertama aku jejakkan kaki ke hostel setelah sekian lama tinggal dengan mak ayahku sampai habis SPM. Bila dah kali pertama, semua benda kena buat sendiri. Biasanya kat rumah mak buatkan. Blok asrama yang aku duduk ketika itu berbentuk 4 segi. Ada wing utara, wing barat, wing timur dan wing selatan. Bilik aku berada di tingkat wing timur, bilik nombor 6. Aku suka bilik itu sebab bila bangun pagi buka tingkap, nampak gunung berkabus tak jauh dekat sana. Gunung yang cukup popular kat Malaysia dengan kisah legendanya. Tidak jauh dari bilik aku adalah bilik nombor 4 yang sering menjadi perbualan hangat penghuni blok ketika itu. Sebab apa? Sebab bilik nombor 4 ini sahaja yang tak ada penghuni dikosongkan. Kemudian diletakkan tanda surau di atasnya dan tak pernah langsung digunakan sebab masjid tak jauh pun dari kolej. Macam-macam spekulasi pasal bilik tersebut dibawa dari satu mulut ke mulut. Aku jenis yang senang tidur. Lepas isyak, confirm aku tidur. Lepas tu tengah malam mula terjaga. Hampir setiap malam macam tu dah jadi macam rutin. Bila tengah malam terjaga, aku biasanya akan study, basuh baju ataupun gosok baju. Pada tahun itu, pihak kolej mengharamkan setrika sendiri dibawa ke hostel. Hanya boleh digunakan setrika yang disediakan oleh pihak kolej sahaja. Setiap blok asrama dan setiap tingkat memang ada bilik pantry khas untuk gosok baju dan masak air panas. Tapi masalahnya budak-budak blok aku ni jenis malas nak ke pantry. So adalah yang gata tangan ambil setrika tu dengan papan alas tu bawa ke bilik masing-masing. Depan bilik ada plug soket tu. So aku pun merantau lah cari dan rupa-rupanya salah satu setrika ada dekat depan bilik nombor 4. Malas aku nak cari yang lain, aku guna je setrika tu. Tengah aku gosok baju ke meja aku, tiba-tiba aku terdengar pintu bilik nombor 4 tu kena ketuk dari dalam. Kuat dan jelas. Mencarut aku ketika itu. Tapi aku ni jenis separuh berani. Separuh je lah. Separuh lagi kalau benda muncul, memang aku pecut terus lah. Aku fikir gosok baju tu lebih penting, jadi aku teruskanlah aku gosok. Bam bam. Sekali lagi pintu tu kena ketuk dari dalam. Masa tu aku dah cuak. Jantung memang laju gila. Duk-dap ketika tu. Aku pandang dekat bawah pintu. Aku nampak ada cahaya lampu. Masa tu aku terfikir, maybe ada orang kot. Entah macam mana aku boleh buat duduk melutut nak tell apa yang ada dari bawah pintu tu. Mengucap panjang ketika aku nampak ada mata tengah pandang tu juga. Selepas tu juga ada darah memercik keluar dari bawah pintu tu, mengalir keluar banyak. Aku dah tak boleh tunggu lagi. Aku capai semua baju aku yang tak siap gosok lagi. Setrika pun aku tak tutup suis. Terus aku berlari masuk bilik. Umban baju aku atas kerusi. Aku lompat naik atas katil berselubung bawah selimut. Esoknya aku demam. Nak bangun pergi klinik ambil MC pun aku tak larat. Aku ceritakan apa yang berlaku dekat budak bilik aku je. Seminggu berlalu aku terus jadi budak popular kat blok. Kemudian mulalah keluar pelbagai cerita dan pengalaman dari budak blok itu yang terdengar macam-macam bunyi. Dari bilik nombor 4, setiap tingkat yang berbeza. Kalau pandang ke arah blok dari luar pada waktu malam, memang boleh nampak bilik nombor 4 di tingkat 1, 2, 3 dan 4. Tidak berlampu dalam satu baris dari atas ke bawah. Tapi entah kenapa pada malam itu, semua bilik berlampu. Aku baru balik dari bilik kawan aku di blok sebelah masa tu. Bila aku pandang ke arah blok, aku anggap bilik tu diguna pakai. Tapi bila aku lalu depan bilik tu, nak ke bilik aku tengok ke bawah pintu, tak ada cahaya lampu pun, gelap je. Baru je aku nak menapak masuk ke dalam bilik, satu jeritan yang sungguh nyaring, macam perempuan menjerit tu, kedengaran dari bilik nombor 4. Sambil tu pintu bilik tersebut diketuk-ketuk dari dalam. Aku ingatkan aku je yang dengar. Ramai penghuni bilik lain keluar tengok apa yang terjadi, termasuklah budak bilik aku. Masing-masing pandang ke arah bilik nombor 4 itu. Budak bilik nombor 3 awal lagi berlari keluar menjauhi bilik tersebut sebab mereka antara yang paling dekat. Yang lebih memerajakkan bilik nombor 4 di tingkat 1, 3 dan 4 pun berlaku benda yang sama.
Ada jeritan dari dalam dan pintu diketuk-ketuk dengan kuat. Tak lama selepas itu, warden asrama datang bersama-sama dengan ustaz dan beberapa anak buah dia. Warden minta kami berkumpul di dataran bawah di tengah blok. Masa ni kami dapat dengar macam-macam bunyi. Bunyi menjerit di tingkat 3, bunyi mengeras di tingkat 2, bunyi orang berlari di tingkat 1, bunyi ustaz baca ayat kursi kuat-kuat dekat tingkat 2. Bunyi-bunyi itu pula sekejap arah sana, sekejap arah sini. Al-Quran yang ada dekat tangan masa tu dah tak mampu nak baca sebab takut sangat. Lama jugalah pertarungan itu berlaku. Kira-kira jam 3 pagi barulah semua berjaya dibersihkan. Setelah beberapa hari kejadian, barulah kami dapat tahu bahawa ada benda yang menghuni bilik nombor 4 itu. Tiap aras ada penghuninya. Penghuninya tak suka diganggu. Pelajar pula suka buat bising nak-nak kalau waktu malam. Ada perjanjian dah dibuat antara tuan tanah polis tersebut dengan benda asal tempat tu. Sebab tu bilik tu dikosongkan. Ada student yang main Spirit of Coin dalam bilik nombor 4 di tingkat 4. Sebab tu benda tu mengamuk. Lepas kejadian itu, pelbagai lagi siri seram bilik nombor 4 berlaku dekat kolej tu. Kalau bukan blok aku tu, pasti berlaku kat blok lain. Kolej tu ada 6 blok asrama semuanya. Semuanya ada 4 aras. Semua aras bilik nombor 4 dikosongkan. Itu perjanjian antara tuan tanah dengan puteri. Siapa puteri tu sampai sekarang ia masih jadi misteri. Kalau korang suka cerita seram dan misteri, jangan lupa subscribe, like dan share di channel aku. Dan kalau mempunyai kisah seram dan misteri yang ingin dikongsikan, bolehlah email ke alamisteri2023@gmail.com. Semoga kita berjumpa di lain episod. Assalamualaikum.